Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni panas. Aku akan bawa ulasan Iswadi Moni berkaitan PAS ni hipokrit. PAS ni dia hipokrit sebab dia memang lidah dia tu dia dah hipokrit daripada zaman berapa puluhan dan dikekalkan sehingga hari ni. Kan? Dulu bukan main lagi berjuang untuk hudud RUU 355. Lala berkuasa tak buat apa pun. Lala dia bagi alasan dia tak ada, dia tak sempat. Kan? Tahu-tahu aja parlimen bubar. Kan? Dan baru ni Tuan Dere Ahmad. Kan? Ahli parlimen apa dia tu kan? Bekas Menteri Agama lah, bekas Menteri Agama. Keluarkan satu kenyataan apa? Kan? Bekas Menteri Agama daripada PAS sepanjang 33 bulan. Dia kata kenyataan dia yang dipetik oleh Malaysia Kini, bukan ini negara yang kita nak, bukan cara macam ni yang kita nak. Faham tak? Maksudnya setelah kes Zahid Hamidi digugurkan, selepas kes Zahid Hamidi digugurkan, pelbagailah hentaman, makian, cercaan, hinaan pelbagai yang dikeluarkan oleh puak-puak PAS ni. Malah mereka kata, mereka tuduh macam-macam terhadap Anwar Ibrahim, terhadap peguam negara, terhadap macam-macam. Sedangkan segala-galanya di bawah lantikan mereka. Sedangkan semua atas lantikan mereka yang menguruskan Zahid Hamidi semuanya peguam negara Muhyiddin Yassin dan hakim ke apa pengurusan SPRM, segalanya daripada Muhyiddin Yassin punya geng. Nampak big gambar. So sekarang ni Iswadi Moni akan memperjelaskan perbandingan di antara kes Muhyiddin Yassin dan juga Zahid Hamidi. Dan apa yang berlaku sepanjang 33 bulan tu, dan di bawah lantikan Muhyiddin Yassin dan juga penjawat awam di bawah lantikan Muhyiddin Yassin, dan menteri-menteri yang jadi di bawah lantikan Muhyiddin Yassin, di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin. Apa yang terjadi? Iswadi Moni akan sertakan, dan akan ada satu pendedahan daripada Iswadi Moni. Nak ambil gambar kan? Boleh kalau yang hampa dah dengar ucapan Iswadi Moni, okey, alhamdulillah. Dan aku akan bawa satu poin dan satu tajuk ni yang sangat-sangat panas kan. Memang PAS ni dia bukan nak kata kan, dia ni tikam diri dia sendiri. Okey, Iswadi Moni akan bentangkan negara Malaysia yang diperintah oleh PAS ni. Dia akan tunjukkan balik negara Malaysia yang diperintah oleh PAS lah. Mudah cakap macam itulah. Sebab PAS pun dia pernah perintah Malaysia. Dia 33 bulan dia duduk di dalam kerajaan. So dia pernah memerintah Malaysia lah kan. So kita boleh tengok berapa banyak kes yang digugurkan kan. Yang menggugurkan itu lantikan siapa dah? Siapa dia melantik kan? Peguam negara tu siapa yang lantik? Iswadi Moni akan bentangkan. Dan satu lagi, apa yang berlaku dekat Sabah, yang punca Sabah boleh tumbang tu, yang punca Dewan Undangan Negeri Sabah tumbang tu, apa kaitan dia dengan Hamzah Zainuddin? Sebab apa Hamzah Zainuddin dia pergi Sabah dan dia balik daripada Sabah, apa jadi? Nampak tak nampak? So Iswadi Moni akan bentangkan sekali. Dia mendedahkan sesuatu ayat, satu kenyataan, satu posting WhatsApp, apa yang Perikatan Nasional dah buat sepanjang mereka memerintah. So, jom sama-sama kita bersama dengan Iswadi Moni. Jom sama-sama kita layan. Subscribe dulu geng. Tapi saya nak bawa cerita yang PAS sebut kan dalam ceramah beliau, ceramah apa ke tak tahulah. Ini perling kot. PAS kata, bukan ini negara yang kita idamkan, kata PAS. PAS kata ini bukan negara yang diidamkan. PAS menganggap apa yang berlaku pada kes Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menunjukkan Malaysia ketika ini bukanlah negara yang kita idamkan. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata, dalam tempoh 9 bulan sejak PRU, pelbagai langkah diambil parti kerajaan yang dianggap menyucikan PH dan UMNO. Apa yang berlaku? Dakwa Idris merupakan kejayaan besar dalam kerajaan politik parti-parti terbabit ketika kes Ahmad Zahid sudah dibuktikan wujud prima facie. Rakyat perlu tahu bahawa keputusan menarik balik pendakwaan adalah keputusan pihak pendakwaan, bukan pihak mahkamah. Apabila pihak pendakwa gugurkan pendakwaan, maka mahkamah tidak pilihan selain melepaskannya, katanya. Jadi dia menggunakan hujah bahawa
Oh, nampak sangat ada campur tangan kerajaan. Kerana apa? Yang menggugurkan bukan mahkamah. Yang menggugurkan adalah hakim. Kan? Hakim yang menggugurkan. So, apa beza dengan kes Muhyiddin Yassin? Hakim juga yang menggugurkan. Atas memang bukan permintaan daripada Peguam Negara, tetapi Peguam Negara yang defektif. Baik. Itu contoh tu tak bagus. Saya kata, mana ada? Kan? Negara ini bukan negara yang dipilih oleh PAS. Baik, kita tengok negara yang diperintah oleh PAS. Saya tunjukkan negara yang diperintah oleh PAS. Kalau tuan-tuan ingat, kes Musa Aman. Okay? Kes Musa Aman bebas 46 pertuduhan. Pada tahun 2020 Jun, Mahkamah Tinggi hari ini melepas dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 pertuduhan rasuah dan pengubalan wang haram berhubung kontrak konsesi balak. Hakim Muhammad Hussein membuat keputusan setelah beliau diberitahu oleh Timbalan Pendakwa Raya bahawa pihak pendakwa raya menarik balik semua tuduhan terhadap Musa. Dia tarik balik, tak masuk mahkamah lagi tuan-tuan. Yang tu dah ada, masuk mahkamah, dah ada prima facie. Yang ni tak masuk mahkamah lagi, tarik balik. Kan? Pendakwaan itu dibuat pada bila tuan-tuan? 2018. Musa Aman didakwa atas tuduhan rasuah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini pada 5 November 2018. Kemudian apa yang berlaku pada Jun 2020, terus Musa Aman dibebaskan. Pada tahun itu siapa yang memerintah? Pada tahun 2020 siapa yang memerintah? Siapakah Menteri Undang-Undang pada waktu itu tuan-tuan? Siapakah Menteri Undang-Undang pada waktu itu? Saya nak tanya. Menteri Undang-Undang pada waktu itu adalah orang yang bercakap tadi. Tuan-tuan tengok video saya yang tadi tu, saya tunjuk gambar tu. Dia lah Menteri Undang-Undangnya. Dia siapa Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin. Pada Jun. Nah, kita fikir, ada tak pendakwa raya? Kan? Ada tak pendakwa raya membuat sebarang penjelasan tentang pembebasan tersebut? Bila dia bebaskan, ada tak pendakwa raya menerangkan penjelasan tentang pendakwaan tersebut? Peguam negara perlu jelas penarikan balik kes Musa Aman. Pejabat Peguam Negara perlu penjelaskan kes Musa Aman terhadap Tan Sri Musa Aman, katanya. Majlis Sosial Pakatan Harapan dalam satu kenyataan bersama, ia perlu kerana bakal mencerminkan wajah sebenar pentadbiran yang ada pada hari ini. Jawapan mudahnya, tak ada pun. Kerajaan PN tidak pernah menjelaskan kenapa kes Musa Aman 46 kes ditarik balik dan tak masuk dalam penghakiman pun tak masuk langsung. Tak masuk langsung tuan-tuan, tak ada. Kemudian bukan setakat dia tak masuk. Bukan setakat kurang-kurang tuan-tuan saya nak ceritalah. Kes Zahid Hamidi ni Peguam Negara rayu. Peguam Negara tak rayu. Kes Muhyiddin Yassin Peguam Negara rayu, cuba rayu. Tetapi kes ini Peguam Negara tak rayu tuan-tuan. Dalam kes Musa Aman, Jabatan Peguam Negara tidak rayu pembebasan Aman Julai 2020. Pembebasan Musa Aman tidak dirayu. Kan? Tidak dirayu pun. Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap pembebasan sepenuhnya kes Musa Aman, Tan Sri Musa Aman yang diputuskan oleh mahkamah. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin Hassan tuan-tuan. Ni siapa Taqiyuddin Hassan ni? Tuan-tuan tengok sini. Ini siapa? Ini orang parti mana tuan-tuan? Taqiyuddin Hassan ni? Parti mana ni? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Apa yang Menteri Taqiyuddin Hassan kata? Setelah meneliti dan mengkaji keseluruhan kes, Jabatan Kuat Peguam berpandangan pendakwaan adalah tidak wajar diteruskan. Pendakwaan adalah tidak wajar diteruskan. 46 kes. Now tuan-tuan, apa yang berlaku immediately selepas kejadian tersebut berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku selepas itu? Sebaik saja Musa Aman dibebaskan, Hamzah Zainuddin pergi ke Sabah. Kemudian Syafiee Apdal menyatakan bahawa sekarang ini ada orang cubaan untuk membeli ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan kemudian pada bulan Julai, Musa Aman buat SD, akuan bersumpah, mengatakan dia ada majoriti. Tak lama lepas itu, Syafiee Apdal terus bubarkan Dewan Undangan Negeri, berlaku pilihan raya negeri di Sabah pada September 2020. Selepas kejadian ini. Now, saya ada terima WhatsApp. WhatsApp ni berlegar dekat apa orang kata, dekat media sosial di WhatsApp di ni. Saya bacalah. Saya tak kata benar, saya tak kata tidak, tapi tuan-tuan nilai sendiri. Okey.
Apa maksud PMX kerajaan Razi Jidin yang bebaskan perasuah? Kisah bagaimana Muhyiddin dan kerajaan Razi terima 500 juta dari Musa Aman. Jangan tuduh saya, ni saya baca daripada WhatsApp je. Pada November 2019, Musa Aman ditahan SPRM dan akhirnya pada 23 Mei Musa Aman didakwa dengan 35 pertuduhan berhubung penganugerahan kontrak konsesi balak negeri itu. Beliau akhirnya didakwa dengan 46 pertuduhan melibatkan salah guna kuasa dan rasuah seperti yang disebutkan di atas. Selepas langkah Sheraton, setelah Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau tahu beliau perlukan sokongan dan dari lebih ramai ahli parlimen untuk kekal berkuasa. Dia tahu UMNO tidak boleh dipercayai dan sekiranya UMNO tarik diri, maka kerajaan Muhyiddin Yassin akan benar menjadi kerajaan yang gagal. Pada masa yang sama, UMNO juga berkomplot tidak mahu bersama dengan Bersatu. Tetapi menjadi kerajaan adalah lebih baik dari menjadi pembangkang. Maka mereka bersetuju, iaitu bersama dengan Bersatu. Untuk itu, Muhyiddin Yassin perlukan sokongan di Sabah bagi meyakinkan semua di Sabah sama ada dari PH, BN, kerajaan dan pembangkang bagi menyokong Muhyiddin Yassin dan kerajaan pada ketika itu. Seorang yang diketahui mempunyai dana dan kekuatan tersebut tidak lain tidak bukan ialah Musa Aman. Maka dengan kes tersebut, Musa Aman berunding dengan Muhyiddin. Bukan sekadar dia akan membantu membeli ahli parlimen dan kerajaan negeri Sabah, dia juga akan membayar sejumlah wang kepada Muhyiddin Yassin untuk membebaskan beliau. Jumlah yang dimaksudkan ialah kira-kira 500 juta. Pecahan jumlah adalah 200 juta bagi tujuan membeli ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan selebihnya akan diberikan kepada Muhyiddin Yassin untuk menggugurkan 46 kes Musa Aman. Di sini beberapa peristiwa berlaku. Pada 9 Jun, Musa Aman dibebaskan dari 46 pertuduhan. Mahkamah Tinggi membebaskan dan melepaskan DAA Musa Aman setelah Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid berkata bahawa pihak pendakwaan menarik semula tuduhan terhadap Musa. Bermakna AGC telah memberi arahan agar semua pertuduhan ditarik balik sebelum kes tersebut dibicara. Kes itu tidak pernah dirayu oleh Peguam Negara setelah itu. AGC adalah Idris Harun dilantik pada 6 Mac 2020 oleh Muhyiddin Yassin. Mac dia dilantik, Jun dia membebaskan Musa Aman. Setelah langkah pertama itu berlaku, maka berlaku langkah kedua, iaitu pengambil alihan Sabah. Sebulan selepas itu, iaitu pada 30 Julai 2020, Musa Aman mendapat 33 akun bersumpah menyatakan bahawa dia ada majoriti dan kerajaan Syafi'i Abdal telah tumbang. Syafi'i Abdal enggan tunduk kepada tersebut dan akhirnya mengumumkan pilihan raya Sabah pada September 2020. 300 juta tersebut diserahkan secara tunai kepada Hamzah Zainuddin yang pada ketika itu menaiki jet peribadi pada Jun 2020 pergi ke Sabah, kononnya ada pertemuan atas urusan rasmi. Ia berlaku beberapa hari selepas kes Musa Aman digugurkan. Hamzah ke Sabah bukan sekadar untuk melihat sendiri perkembangan pembelian tersebut, malah membawa wang tunai kembali kepada presidennya di Kuala Lumpur. Pada waktu itu Hamzah Zainuddin adalah Menteri KDN. Peristiwa membeli adun ini telah didedahkan oleh Syafi'i Abdal yang menuduh kehadiran Hamzah ke Sabah pada Jun 2020 itu adalah untuk membeli ahli Dewan Undangan Negeri Sabah agar melompat. Tidak diketahui oleh Syafi'i juga bahawa sejumlah 300 juta bertukar tangan dari Musa Aman kepada Hamzah kepada Muhyiddin Yassin. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razi Jidin terus marah dan koyak. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa inilah kerja Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razi Jidin terus marah dan koyak. Mereka tahu rahsia mereka telah terbongkar. Sekarang anda tahu kenapa Razi Jidin koyak. Kerana dia juga mengetahui jumlah 300 juta dan peristiwa pembebasan Musa Aman tersebut. Kerana itu juga mereka berani menuduh PMX campur tangan dalam urusan kehakiman kerana mereka lah yang sebenarnya melakukan perkara tersebut. Okey. Okay. Ini adalah daripada Head Topics pada 1 bulan 5 2021. Kita tengok berita ini. Hamzahkah yang naik jet peribadi beli wakil rakyat Sabah? Tanya Aziz Jaman. Antara pemimpin yang kerap turun ke Sabah menggunakan jet peribadi ketika itu tidak lain tidak bukan Hamzah Zainuddin katanya. Salinan URL umum tahu lawatan Hamzah ke Sabah tahun lalu 2020 yang saya cerita tu membawa kepada sidang media dan pengumuman pertama yang dibuat oleh dua wakil rakyat yang mengumumkan sokongan kepada Perikatan Nasional, kata Aziz Jaman.
Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Muhammad Haji Zaman bertanya, adakah Hamzah Zainuddin yang dimasukkan oleh Abdul Hamid Bagor pergi ke Sabah dengan pesawat peribadi dan merasuah wakil rakyat untuk lompat parti? Baik, saya tambah lagi. Kita dedah tuan-tuan Okay. Ini jawapan Hamzah tentang perkara itu 2020 bila ada orang persoalkan. Dia pergi ke Sabah tu tujuan apa? Sebab lepas dia sampai Sabah tu, dua orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang sokong Syafiq Abdal lepas tu lompat parti tuan-tuan. Okay, kita baca. Slow lah pula. Okay. Saya ke Sabah atas urusan kerja, bukan hal politik. Hamzah Zainuddin. Okay, dia kata dia urusan kerja dan bukan politik. Bermakna apa yang saya nyatakan tentang Hamzah pergi ke Sabah pada 2020 itu adalah benar, tuan-tuan. So pada masa itu, apa pendirian PAS? Menteri Undang-Undang pada waktu itu adalah orang PAS. Apa pendirian mereka? Nah, cerita 500 juta, 300 juta itu apa yang dispekulatkan. Tetapi peristiwa tersebut sebenarnya membawa kita berfikir, kenapa Razi Jidin tu koyak? Kan? Punyalah macam-macam dia maki Datuk Seri Anwar Ibrahim, peliwat ni, bebaskan apa reformatik, macam-macam dia maki. Tapi Anwar Ibrahim petik satu je. Engkau orang pun buat benda yang sama lah. Engkau, ini sistem yang korang buat. Kamu yang buat benda yang sama. Terus dia koyak tu. Tarik balik. Koyak tuan. Kenapa? Cerita tadi tu. Kalau kena tu tuan-tuan. Tak, ada yang tanya saya, tak boleh dakwa ke Is? Tak boleh dakwa ke? Jawapan dia bukan masalah tak boleh dakwa. Transaction dalam cash. Ni yang tulis dalam cash. So bila transaction dalam cash, dia orang tahu. Bila transaction dalam cash ni agak sukar kita nak buktikan. Namun kalau kita put two by two together, kita tengok rentetan yang berlaku di Sabah pada ketika itu. Kita dengar cerita yang sebut tadi, macam logik juga. Cuma cerita tu bukan saya yang tulis jangan tuduh saya pula. Kita dapat tersebar sekarang ini di dalam WhatsApp group. Tonton nilai sendirilah. So, kalau PAS kata, ini bukan kerajaan yang kita nak. Jadi, itu kerajaan yang dia nak. Sekurang-kurangnya PMX sendiri kata, saya tak campur tangan dalam urusan kerajaan. Yang itu, adakah PAS berani menafikan mereka tidak campur tangan dalam urusan pembebasan sedemikian? Tuan-tuan, fikirlah sendiri. Tanyalah conscious sendiri. Kita lihat sendiri. Itulah dia. Mereka yang bercakap tapi tak serupa bikin, tuan-tuan. Baik, itu saja daripada saya pada malam ini. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Jadi itulah penjelasan Iswadi Moni. Kita nak cakap dekat apa? Kita ni tak mau cari salah pemerintahan dulu. Kita tak mau korek sampai jumpa teras sakawan Perikatan Nasional ni. Kita tak mau cari. Tapi jangan cabar. Jangan duk sembang kemah. Jangan duk sembang hebat. Jangan duk riak teruk sangat. Lagi, kalau betul-betul sebab hampa cabak teruk sangat, ahli-ahli parlimen ataupun menteri ataupun Perdana Menteri yang mendesak SPRM, polis ke apa, korek sekorek-koreknya, buat kerja sungguh-sungguh. Habis bungkus Perikatan Nasional. Waktu tu kan, zalimnya kerajaan, buat fitnah. Sedangkan asbab gila kuasa segalanya boleh jadi, nak abang. Asbab gila kuasa, kemaruk kuasa, gila kuasa, gila. Asbab tu saja macam-macam boleh jadi kan.
Kan? Segala keburukan-keburukan terbongkar habis. Sebab apa? Sebab kalau kerajaan hari ni mencari kesalahan kerajaan terdahulu. Tapi Anwar Ibrahim tak mau buat. Tapi janganlah sampai nak kita korek. Jangan duk berasa zaman hampa terlalu bersih. Jangan terlalu berasa terlalu bersih, suci dan berseri. Padahal kotor, haprak. Jangan. Wahai lebay-lebay orang, jangan terlalu mencabar kerajaan hari ini. Kan? Kita tubuh kerajaan hari ini seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, bukan untuk korek kesalahan yang dulu. Kita nak kena bentuk balik negara, tanggungjawab dah dapat. Jawatan dah Anwar Ibrahim kata jawatan dah dapat. Sekarang bekerjalah. Kan, tengah buat kerja. Weh, zaman hampa tak pernah jadi berlaku macam tahun ni. Zaman hampa jadi kerajaan tak berlaku seperti apa yang berlaku pada tahun ini di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim. Tak berlaku. Faham tak? Tak berlaku. Jadi itulah, jangan hipokrit sangatlah. Kejayaan, pelaburan yang masuk, peluang pekerjaan, pengangguran pun dah berkurang sangat-sangat banyak. Sebab apa? Sebab peluang pekerjaan dah terbuka luas. Sama ada atas diri kita nak berusaha ataupun malas. Kan? Jangan duk harap makan gaji buta. Sebab apa? Sebab puluhan tahun dah makan gaji buta terlalu lama. Of course akan terabai rasa nak. Tak apalah, kita hanya nak jawatan ahli parlimen je. Kita menang waktu pilihan raya je. Sebab macam mana kita nak menang? Dengan wujudkan provokasi, dengan memfitnah, dengan hina, caci mencaci, hina menghina. Tu je kerja. Itulah hak yang dibawa, yang kononnya kata ulama. Kan? Itulah hak yang dikatakan Allah Akbar. Yang dikatakan ulama. Ulama kok celah mana atau yang nak mewujudkan perpecahan ni? Kan? Ulama yang macam mana? Islam ni, agama Islam adalah agama pendamaian. Agama yang damai. Lepas tu agama yang mengajak ke arah keamanan. Tapi puak hampa mau mewujudkan perpecahan, fitnah, persepsi jahat, pelbagai. Buanglah dekat dalam parti PAS tu, buanglah title ulama tu, buanglah. Kan? Buat memalukan agama Islam je kan? Memalukan. Buang je lah title tu. Kan? Jadi jangan hipokrit. Kalau nak kerajaan hari ni korek apa yang berlaku zaman hampa memerintah, Teruskan. Kan? Jangan terlalu mendesak, terlalu hipokrit, haprak, sehingga kan kerajaan hari ini berusaha untuk korek balik apa yang hampa dah buat dulu. Jangan sampai tahu tu. Kan? Tahu mana Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim tak menjawab atas hinaan, kritikan, fitnah yang hampa buat terhadap kerajaan hari ini, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim petik jari macam-macam boleh jadi. Sebab apa? Sebab kes Zahid digugurkan. Oh, apabila musuh mereka kes digugurkan, bukan teriak-teriak lagi. Apabila mereka digugurkan, senyap. Malah, oh inilah keadilan. Inilah, ni batil. Allah tunjuk kebenaran. Kepala bapa ang. Disebabkan itu berpihakkan kepada belahan. Cuba berpihakkan kepada orang lain. Berpihak kepada Zahid Hamidi, ataupun berpihak kepada UMNO, ataupun berpihak kepada Barisan Nasional, ataupun berpihak kepada kerajaan hari ini. Itulah, jangan terlalu hipokrit, jangan terlalu orang kata musibat semuanya ada. Jadi itulah sedikit perkongsian aku bersama dengan penjelasan daripada Iswadi Moni. Iswadi Moni membentangkan apa yang berlaku, apakah kes-kes yang digugurkan, apakah kepala yang mereka buat, apakah rasuah, apakah salah guna kuasa, apakah keruntuhan satu-satu kerajaan tu sebab apa? Sebab pada pengkhianat di dalam Perikatan Nasional. Boleh beli undi, boleh tabak duit apa semua untuk nak mentaksubkan lagi pentaksub. Itulah yang depa dah buat. Jadi itulah, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak gambar ampaan tu ang. Assalamualaikum.